Ahli yang berhormat bagi kawasan Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan Yang Dipertua, sebanyak 12 TVET Collaboration Hub TCH yang mewakili 12 bidang tujahan telah diwujudkan dan merentasi 12 kementerian melalui Majlis TVET Negara. Watikah pelantikan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bertarikh 1 Jun 2022 telah diserahkan kepada 12 TCH tersebut pada 20 Jun 2022 dalam Majlis Minggu TVET Negara di Shah Alam, Selangor. Tuan Yang Dipertua, TVET Collaboration Hub TCH merupakan kolaborasi bersinergi di antara institusi TVET, koridor ekonomi, industri serta sektor awam swasta dan NGO dan badan profesional yang bekerjasama melalui perkongsian sumber kewangan, kepakaran peralatan, bahan guna habis dan lain-lain dalam melahirkan graduan program latihan dan pendidikan, teknikal dan vocational TVET yang berkualiti dan kompeten. Ini merupakan satu inisiatif yang sangat praktikal dan pertama kali diwujudkan di Malaysia sebagai usaha menyusun dan menyelaras gerak kerja ke arah memperkasa TVET. Saya difahamkan bahawa Kementerian Ekonomi telah meluluskan peruntukan di bawah inisiatif rasionalisasi program TVET tersebut. Tuan Yang Bertua, di kesempatan ini Tenggara ingin mengajukan beberapa soalan terhadap pihak kerajaan Malaysia agar penjelasan lanjut dapat diberikan terhadap perancangan pihak kerajaan berkaitan TCH seperti berikut. 1. Apakah status terkini penyelarasan TCH yang merentasi 12 kementerian? Setakat ini saya dimaklumkan bahawa tiada mesyuarat penyelarasan yang melibatkan wakil TCH. Jadi bilakah mesyuarat pertama yang melibatkan kesemua TCH dan semua kementerian akan dilaksanakan? 2. Apakah hala tuju yang telah dirangka dan apa yang ingin dicapai dalam tempoh 2 tahun daripada sekarang? Apakah framework TCH tersebut? 3. Bagaimanakah perkongsian sumber dapat dilaksanakan? 4. Apakah bentuk sokongan yang boleh dilaksanakan daripada kesemua 12 kementerian yang terlibat? 5. Apakah status terkini pelaksanaan TCH? Dan ke-6, berapakah jumlah peruntukan keseluruhan yang telah diluluskan dan dibelanjakan oleh kerajaan bagi menampung pelaksanaan TCH? Mohon disertakan segala perincian peruntukan mengikut TCH, jenis program dan kemajuan inisiatif TCH tersebut. Peralatan latihan TVET haruslah selari dengan perkembangan teknologi semasa. Antara kaedah perolehan peralatan ialah melalui sumbangan oleh pihak syarikat serta agensi dan proses penerimaan dan penempatan sumbangan tersebut mengambil masa hampir setahun. Bagaimana pihak kerajaan dapat mempermudah prosedur tersebut menjadi lebih cepat supaya peralatan sumbangan dapat digunakan? Seberapa segera agar pelajar tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi? Mohon disertakan prosedur aliran penerimaan sumbangan peralatan dan garis masa untuk setiap satu prosedur tersebut berserta syarat-syarat yang berkaitan jika ada. Apakah jaminan daripada pihak kerajaan bahawa TCH ini dapat diteruskan dan dikekalkan? Mohon pihak kerajaan menyenaraikan secara terperinci skop tugas dan struktur Majlis TVET Negara. Sekian, terima kasih. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tuan Yang Dipertua, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tenggara atas keprihatinan beliau kepada isu TVET, khususnya kepada TCH, TVET Collaboration Hub. Saya akan mulakan banyak persoalan yang ditimbulkan. Saya akan mulakan dengan fungsi Majlis TVET Negara yang terkini. Untuk makluman Yang Berhormat, Jemaah Menteri pada 18 Disember 2020 telah bersetuju dengan penubuhan Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocasional Negara MTVET. MTVET berperanan sebagai badan tertinggi dalam membuat keputusan berkaitan hala tuju TVET negara hasil daripada pertimbangan isu dan cabaran secara menyeluruh. Pada masa ini, MTVET dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi dan Kementerian Sumber Manusia telah diberi peranan sebagai Sekretariat MTVET bermula pada 17 Disember 2022 yang sebelum ini dipegang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi.
Struktur baru MTVET adalah lebih ringkas dan berpaksikan kepada penyelesaian masalah lebih berfokus. Setiap keputusan atau inisiatif yang dibincang dan diluluskan dalam mesyuarat MTVET akan dilaksanakan oleh semua kementerian atau jabatan yang telah dikenal pasti dan dilaporkan dari masa ke semasa dalam mesyuarat MTVET. Bagi tahun 2023, sebanyak 3 mesyuarat MTVET telah dilaksanakan dan antara inisiatif yang telah dipersetujui antaranya pembangunan data raya TVET oleh Kementerian Sumber Manusia, perluasan kerjasama industri melalui pemeteraian Memorandum Kerjasama MOC, pembangunan single window permohonan program TVET ataupun kita kenali sebagai UP TVET oleh Kementerian Sumber Manusia yang kita baru lancar pada 30 Oktober yang lepas, pelaksanaan program asasi TVET oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, perluasan penawaran program TVET seawal lepasan tingkatan 3 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, pelaksanaan program Academy in Industry oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia Kementerian Ekonomi. Untuk makluman ahli yang berhormat, Mesyuarat Majlis TVET Negara bilangan 1 2022 pada 3 Februari 2022 telah membincang dan memperakukan pelaksanaan 3 inisiatif berikut bagi tujuan pemerkasaan TVET negara, iaitu pertama, penubuhan Badan Koordinasi TVET Kerajaan Industri dengan izin Government Industry TVET Coordination Body GITC oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, pelaksanaan TVET Collaboration Hub TCH oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan pelaksanaan penarafan tunggal program TVET oleh Kementerian Sumber Manusia. Jawapan seterusnya akan menjurus kepada TVET Collaboration Hub dan saya akan sebut sebagai TCH. Tuan Yang di-Pertua, ingin saya maklumkan di sini bahawa cadangan pelaksanaan TCH oleh Kementerian Pendidikan Tinggi merupakan sebuah model ekosistem kolaborasi strategik melalui pengembangan potensi pusat kecemerlangan dengan izin Center of Excellence sedia ada antara institusi TVET, kerajaan dan industri melalui perkongsian sumber kepakaran, peralatan dan lain-lain yang berupaya menjadi pemacu kepada agenda pemerkasaan TVET negara. Ekosistem TCH ini terdiri daripada 4 komponen utama yang menjalankan fungsi tersendiri dalam menjayakan model TCH ini, iaitu hub merujuk kepada institusi TVET yang diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan industri berdasarkan pencapaian, pengiktirafan dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian bertanggungjawab terhadap institusi tersebut. SPOK adalah institusi TVET yang masih belum diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan industri dalam wilayah dan sektor ekonomi yang sama dengan hub. Enabler adalah pihak kerajaan, pihak berkuasa tempatan, agensi di bawah kementerian dan koridor ekonomi yang menentukan hala tuju dan bertindak sebagai koordinator kepada TCH. Dan yang akhirnya benefactor, merujuk kepada pihak industri termasuk badan peneraju industri, badan profesional, NGO dan sektor swasta lain yang bekerjasama menjayakan pelaksanaan TCH. Tuan Yang di-Pertua, mantan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 1 Jun 2022 telah menganugerahkan watikah pelantikan kepada 14 pusat kecemerlangan industri yang diiktiraf sebagai hub di dalam ekosistem TCH berdasarkan bidang-bidang tujahan masing-masing seperti yang disebut oleh OIB Tenggara tadi. Sebagai rumusan, terdapat 8 hub di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, 3 buah di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan masing-masing sebuah di Sabah dan Sarawak di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Merujuk kepada perincian pelaksanaan TCH seperti yang disyorkan dan dilulus oleh Mesyuarat MTVET pada 3 Februari 2022, sebuah Joint Technical Working Group TCH ditubuhkan untuk menyelaras dan mengawal selia pelaksanaan TCH ini. Jawatankuasa ini akan dipengerusi oleh Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Community JPPKK, Kementerian Pendidikan Tinggi serta dianggotai oleh Wakil Sektor Ekonomi, Wakil setiap hub dan Kementerian Ekonomi. Bagi tujuan penyelarasan lanjut pada masa hadapan, struktur dan keanggotaan JTWG TCH ini, Joint Technical Working Committee ini akan diteliti dan diperkemaskan semula bagi tujuan kelancaran ekosistem TCH ini. Dan ini akan dilaporkan dalam mesyuarat MTVET yang akan datang. Secara umumnya, fungsi dan bidang kuasa yang dipertanggungjawabkan kepada Joint Technical Working Group TCH adalah seperti berikut. Pertama, menentukan hala tuju dan matlamat TCH melalui penglibatan enabler, benefactor, hub and spoke,
berdasarkan garis panduan dan dasar yang sedia ada, meneliti, mempertimbang dan memperakukan hub baharu yang dicadangkan oleh kementerian masing-masing, mencadangkan penyelesaian isu-isu berbangkit di dalam pengoperasian TCH, dan yang keempat, menyelaras dan menyediakan pelaporan aktiviti TCH. Tuan Yang di-Pertua, TCH merupakan satu pendekatan baru melalui pengembangan peranan dan potensi hub melalui pusat kecemerlangan sedia ada yang memerlukan semua pemegang taruh memahami aspirasi pelaksanaannya. Semangat kebersamaan bagi memecahkan amalan gerak kerja secara silo amat penting dan diperlukan untuk merealisasikan ekosistem TCH. Sehubungan itu, model-model seperti industri training hub di Australia, Infrastructure Leasing and Financial Services Skills Development Corporation dengan izin di India, dan Korea University of Technology and Education, Korea Tech, merupakan antara model yang dijadikan rujukan untuk kita aplikasikan dalam ekosistem TCH Malaysia. Dalam merealisasikan ekosistem TCH di Malaysia, hub-hub yang dipilih memainkan peranan penting bagi menjadi pemangkin ekosistem TVET, menjadi pusat sehenti bagi perkongsian peralatan, kepakaran dan teknologi serta pusat rujukan amalan terbaik, memperluas mobiliti tenaga pengajar dan pelajar, menjalankan aktiviti bersama seperti R&D, pembangunan produk dan pengkomersialan, mencadangkan penambahbaikan pembangunan kurikulum dan menghubungkan SPOK dengan industri, dan akhirnya menyediakan tenaga kerja mengikut kehendak industri. Selain itu, perkongsian sumber seperti kemudahan dan peralatan pelatihan, tenaga pengajar dan pakar dan kurikulum latihan merupakan suntikan sinergi bagi menjayakan TCH ini. Inisiatif TCH ini turut diambil kira sebagai salah satu inisiatif yang akan diperkasa dan diperluaskan pelaksanaannya secara berperingkat dalam penggubalan dasar TVET negara 1.0 yang sedang dalam peringkat penyediaan dan insya-Allah akan dilancarkan tidak lama lagi. Dalam usaha menyokong pelaksanaan TCH ini, kerajaan melalui Sekretariat MTVET telah memulakan usaha pemeteraian Memorandum Kerjasama MOC transformasi program TVET bersama syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat swasta. MOC berkonsepkan payung kerjasama ini menjadi penghubung yang dapat dimanfaatkan oleh ekosistem TCH dalam membuka ruang kerjasama erat bersama pihak industri. Untuk makluman, sehingga November 2023 sebanyak 63 MOC telah dimeterai. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 41 MOC boleh dimanfaatkan merentasi 12 buah kementerian berkaitan TVET, melibatkan pelbagai cakupan bidang dan syarikat seperti Petronas Berhad, DRB Highcom Berhad, FGB Holding Berhad, Tenaga Nasional dan Bermaz Auto Sendirian Berhad. Itu adalah contoh-contohnya. Skop kerjasama melalui pemeteraian MOC ini melibatkan komponen utama iaitu perkongsian kepakaran industri bagi tujuan pembangunan kurikulum dan reka bentuk penyampaian latihan dan meningkatkan kemahiran tenaga pengajar melalui inisiatif Train of Trainers TOT dengan izin. Selanjutnya, kerjasama turut melibatkan perkongsian maupun sumbangan peralatan berteknologi terkini kepada institusi TVET bagi memastikan berlakunya pemindahan ilmu dan kemahiran yang selari dengan keperluan semasa industri. Tuan Yang di-Pertua, dalam pengumuman belanjawan 2024 yang lalu, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 100 juta bagi menyediakan persijilan profesional yang diiktiraf industri kepada graduan TVET dan sebagai insentif kepada industri untuk bekerjasama dengan institusi TVET awam. Peruntukan ini dapat dimanfaatkan oleh setiap hub yang terlibat dalam ekosistem TCH ini untuk menggalakkan lebih banyak industri yang berkaitan untuk bekerjasama dalam pelaksanaan TCH ini. Secara umumnya, tiada sebarang peruntukan khusus yang disediakan atau diluluskan oleh kerajaan bagi tujuan pelaksanaan TCH ini sejak ianya diluluskan. Sejajar dengan mandat yang telah diberikan kepada setiap hub dalam menggerakkan ekosistem TCH, setiap hub di bawah kawal selia kementerian berkaitan bolehlah mengemukakan cadangan peruntukan tambahan belanja pembangunan bagi tujuan naik taraf atau perolehan peralatan kepada Kementerian Ekonomi. Kerajaan melalui kerjasama semua kementerian dan pemegang taruh terlibat sentiasa menyambut baik apa jua inisiatif yang diperkenalkan dalam usaha memperkasakan TVET
Inisiatif TCH yang masih di peringkat awal pelaksanaan ini akan diteruskan dan sebarang keperluan penambahbaikan atau keperluan sokongan akan diteliti dan diperinci dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Saya persilakan Yang Berhormat Tenggara untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya berkenaan dengan tabung amanah. Sepengetahuan saya, setiap institusi boleh menjana pendapatan dan ianya akan masuk ke akaun tabung amanah. Jika institusi ingin mengeluarkan atau guna duit tersebut, prosedur keuangan sedia ada tidaklah mudah dan perlu melalui proses audit keuangan, mengambil masa yang agak lama sebelum mendapat kelulusan di peringkat tertinggi. Jadi soalan saya, adakah audit keuangan ini membantu ke arah penggunaan tabung amanah secara lebih aktif agar ianya sejajar dengan aktiviti proaktif institusi, dan bagaimana prosedur keuangan serta audit keuangan ini dapat dipermudahkan dalam proses guna duit tabung amanah, dan langkah proaktif, dan apakah langkah proaktif yang diambil oleh pihak kementerian dalam menggapai hasrat pengerusi TVET Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bagi mengubah persepsi masyarakat terhadap bidang TVET yang dahulunya dikenali dengan pilihan kedua kepada pilihan utama rakyat. Sekian, terima kasih. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara. Berkenaan dengan tabung amanah, tabung amanah ni secara terperinci penggunaannya saya tidak dapat nyatakan, tapi saya akan jawab secara bertulis. Cuma antara yang digunakan, antara tabung amanah ini yang kita gunakan adalah untuk membiayai peserta-peserta kita yang kita satunya yang dipertandingkan dalam World Skill, peringkat ASEAN, Asia dan juga World Skill. Yang itu antara yang digunakanlah untuk membiayai menggunakan tabung amanan. Tapi yang lain-lain itu saya tidak ada fakta dan datanya. Yang itu saya akan jawab secara bertulis kepada Yang Berhormat. Dan untuk tentang isu yang kedua tadi tentang bagaimana menjadikan TVET ini sebagai alternatif utama, ini yang sekarang sedang giat diusahakan dalam Majlis TVET Negara. Dan saya fikir dalam tahun ini saja perkembangan amat positif. Bayangkan kita ada tabung PTPK, tabung kemahiran kita, yang kita sepatutnya hanya untuk 15,000 pelajar. Tapi sekarang ini saja kita sudah ada 40,000 permohonan. Tuan Yang Bertua. Jadi tidak mencukupi. Luar biasa peningkatan. Dan sekarang ni pun kalau dulu terpaksa sebab TVET ini jadi second and last choice, terpaksa kita top up bagi komputer, sediakan allowance perjalanan. Sekarang ni terpaksa kita kurangkan. Kita hanya fokus, kita berfokus kepada yang kursus komputer saja yang kita berikan, komputer notebook dan allowance perjalanan untuk yang jauh. Dan tidak mencukupi. Dan saya boleh bayangkan walaupun disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita akan disediakan 180 juta untuk tahun hadapan. Saya fikir itu pun tidak mencukupi. Jadi saya fikir permulaannya disebabkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah mengangkat TVET ini. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Dr. Zahid Hamidi telah memastikan bahawa TVET ini sekarang ini menjadi game changer kepada negara ini. Jadi memang ini akan mengangkat TVET secara keseluruhannya, dan saya fikir saya tidak heran kalau kita punya cream student selepas ini akan masuk dalam TVET. Jadi kita perlu bersedia. Okey, terima kasih tuan-tuan.